Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah SWT. Dengan izin Allah SWT dapat kita bersuara kembali dalam program asas bahasa Arab iaitu Nahwu dan Sharaf. Semoga dengan usaha yang kita lakukan ini dapat kita memahami Al-Quran, hadis Nabi dan kalam-kalam ulama insya-Allah. Baik, semua dah bersedia? Diharap bersedia dengan nota semualah peralatan untuk belajar supaya kita dapat fokus pada apa yang kita belajar pada hari ini. Jadi belajar asas bahasa Arab ni untuk cepat dapat, cepat boleh, dia kena ada satu keazaman yang tinggi lah. Keazaman yang tinggi, cita-cita yang tinggi, baru dia cepat dapat. Contohnya, kena ada azam belajar ni untuk mengajar, baru cepat dapat. Belajar untuk jadi orang yang boleh mengajar. Mengajar anak-anak ke, mengajar cucu ke. Jadi bila ada keazaman untuk mengajar, dia akan cepat dapat dalam mengaji bahasa Arab. Itu cara dia lah. Tapi kalau belajar untuk jadi pelajar selama-lamanya, jadi lambat dapat sikit. Jadi guru saya kalau nak cepat dapat, kena ada keazaman dan kena ada cita-cita untuk mengajar. Jadi gaya orang yang mengaji untuk mengajar ni dia berbeza dengan orang biasa. Sebab orang yang mengaji nak mengajar ni dia akan fokus, dia akan bersungguh-sungguh. Dia akan gandakan usaha dia sebab dia mengaji untuk, dia bercita-cita untuk mengajar. Jadi segala nota, segala poin yang disampaikan dia akan teliti betul-betul, dia akan ambil sebab satu hari dia nak jadi guru dan dia nak mengajar. Sebab tu dia cara mengaji dia berbeza dengan orang yang mengaji biasa untuk ambil tahu, untuk penuhkan masa. Dia berbeza dengan orang demikian. Jadi Ustaz nak tanya tuan-tuan puan, tuan-tuan mengaji ada tak cita-cita untuk mengajar? Yang tu dulu. Ada Ustaz. Ada? Ada. Alhamdulillah. Kalau ada cita-cita tu maknanya memang tuan-tuan akan fokus dan bersungguh-sungguh. Itu maksud Ustaz. Dan Ustaz dulu pun macam tu. Guru Ustaz bukan kata cita tu main daripada kehendak di sini, dia paksa. Guru kata mengaji kena ada cita-cita untuk mengajar. Mula dari situlah kami terlatih dengan mengaji untuk mengajar, mengaji untuk mengajar. Seperti niat yang lain-lain tu memang ada lah, niatkan Allah untuk menghilangkan kejahilan tu memang ada dah. Tapi niat tambahan pada untuk mengajar. Dan proses tu berlaku bertahun-tahun. Memang kami dilatih untuk mengajar kelompok-kelompok yang kecil-kecil, anak pelajar-pelajar yang baru masuk. Kami diamanahkan untuk mengendalikan satu kumpulan 10 orang, satu kumpulan 15 orang. Duk latih bertahun-tahun. Jadi sekurang-kurangnya dapatlah juga sedikit keyakinan untuk mengajar tu. Dan latihan ni Ustaz dah buat daripada tahun 1996. Tahun 1996 dah mula buat latihan tu. Dan alhamdulillah hasilnya memang nampak jelas terang. Dan ramai yang jadi pendakwah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya. Baik. Itu sebagai sedikit gambaran bagaimana hala tuju kita untuk belajar kelas ni. Baik, tuan-tuan puan, kita sambung belajar berkaitan dengan amil jazam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jawazimu samaniyata asyara wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lam amri wa du'a. Wala fin nahyi wa du'a wa in wa ma wa man wa mahma wa izma wa ayyun wa mata wa aina wa ayyana wa anna wa haisuma wa kaifa ma wa izan fi syi'ri khassah. Itu dipanggil amil jazam. Mari kita teliti ya. Nota Ustaz dah bagi dah semalam pada skrin komputer tu. Kalau boleh
sharekan screen. Okey. Untuk amil jazam yang pertama iaitu lam. Lam, contoh yang semalam ialah lam yalid wa lam yulad. Lam itu amil jazam sebab tu depan dia baca dia yalid dengan baris mati. Asal yalid tu apa dia? Yalidu. Asal yalidu. Wa lam yuladu. Tapi oleh kerana ada lam, maka kena baca lam yalid wa lam yulad. Sebab ada amil jazam kat situ, maka dia menjazamkan kalimah fi'il. Untuk dalam kotak ni, kotak yang pertama ni, semua tu dia menjazamkan satu fi'il. Satu amil menjazamkan satu fi'il. Dalam kotak pertama ni. Dalam tajuk tajzimu fi'lan wahidan, iaitu tajzimu fi'lan wahidin, iaitu dia menjazamkan satu fi'il. Lam satu fi'il. Sebab tu lam yalid, kemudian ada amil berikutnya lam juga, walam yulad, mana satu amil jazam, satu fi'il. Berbeza dengan kotak kedua, nanti kita bincang kotak kedua. Kotak kedua tu dia satu amil, dia menjazam dua fi'il. Itu yang kemudian kita habiskan ini dulu. Itu yang kemudian. Lam yalid walam yulad, maksudnya dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Itu maksudnya. Okey, yang kedua, lamma yadhuqu azabi. Lamma yadhuqu azabi. Lamma terjemahan dia apa? Lamma belum lagi. Lamma mana? Belum lagi. Lamma yadhuqu azabi. Lamma mana? Belum lagi merasailah mereka itu azab. Jadi lamma terjemahan dia belum lagi. Yadhuqu itu fi'il mudhari' yang dijazamkan. Yadhuqu dijazamkan dengan apa? Dengan sukun ke dengan apa? Dengan hazaf. Nun, buang nun, Ustaz. Buang nun. Dia bukan hazaf dengan sukun, tapi hazaf dengan buang nun. Asal fi'il mudhari' ni yazuquna, ada na asal dia. Jadi dihilangkan, dibuangkan nun, itulah tanda jazam. Sebab ada amil jazam lama tu. Di fokus kita pada tanda jazam dulu, iaitu buang nun. Lamma yazuqu azab. Belum lagi mereka itu diazab. Belum lagi mereka itu merasai azab. Itu potongan ayat lah sebagai contoh. Ada sebelum dan selepas ada ayat berkaitan. Fokus kita adalah yazuqu dibuang nun. Itu tanda jazam. Selesai. Alam, contohnya alam nashrah laka sadrak. Ini biasa kita jumpa. Surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Alam ni terjemahan dia pada apakah belum? Bukan. Adakah tidak? Adakah tidak? Ataupun bukankah? Bukankah ataupun adakah tidak? Dia dua makna. Yang pertama, adakah tidak ataupun bukankah? Sama je arti tu. Itu alam. Alam nashrah laka sadrak. Adakah tidak kami melapangkan bagi engkau dada engkau? Alam nashrah laka sadrak. Adakah tidak ataupun bukankah kami melapangkan bagi engkau ya Muhammad sadraka dada engkau? Fokus kita pada nashrah. Asal apa pada nashrah tu? Syaraha. Syaraha. Kataan yang bunyi dekat dia nas tu, nak jual lengkapkan baris. Nashrah. Nashrahu. Nashrahu. Itu baris asal. Tapi oleh kerana ada alam, maka kena baca nashrah. Sebab nahu dia kira hujung. Hujung dia berubah sebab apa? Rupanya ada
Ada amil jazam. Alam. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami melapangkan. Nashrah asal dari syaraha. Syaraha mana apa? Mari kita cari kataan. Syaraha mana apa? Syaraha? Dia seorang lelaki telah lapang, Ustaz. Kataan asal nashrah tu asal adalah syaraha madhi dia. Syaraha mana apa? Syaraha. Syaraha mana apa? Telah berlapang. Tak Telah tahu. berlapang dada. Roti situ. Jelaskan. Jelas. Syaraha mana? Sudah Jelas. tak. Telah jelas kan? Ingat nak masuk nasi cepat mungkin apa-apa. Masak nasi gua ada tu. Ada Baik. waktu goreng sikit. Oh. Syarah bukan masak nasi. Okey, tak apa. Syaraha maksudnya Syarah jelas ya. Jelas. Bersyarah Ustaz, syarah. Bagi syarah. Ya. Bagi syarah lah. Ya, Bagi tahu. Ustaz Aurat yang itulah. Maksudnya ada syarahan di masjid, Syarahan. ada syarahan di majlis itu. Okey. Ada syarahan. Syarahan ni mana kita dah gabungkan seolah-olah macam ada perkataan Melayu kat situ. Sebenarnya itu bahasa Arab. Syarah ni bahasa Arab. Iaitu penerangan, penjelasan. Jadi ada majlis syarahan, ada majlis penerangan. Ada majlis penjelasan, itu mana syarahan. Kita ingat bahasa Melayu rupanya dia guna bahasa Arab. Syarahan itu masdar. Okay. Jadi di sini nashrah masuk kami lapangkan, kami terangkan. Kami terangkan laka bagi engkau ya Muhammad sadraka dada engkau. Di alam nashrah adakah ataupun bukankah kami melapangkan bagi engkau ya Muhammad sadraka dada engkau. Boleh Boleh dah mana dia? Boleh Ustaz, so kita faham syarahan tu, syarah tu maksudnya menerangkan, terangkan diri ataupun open up Ustaz. Betul. Tu. Open up. Betul. Ya. Itu namanya syarahan. Begitu juga kalau kitab, ada kitab yang asas, kemudian dia ada syarah. Syarah bagi kitab yang asas tadi. Syarah maksudnya apa? Maksudnya jelas. Dia menjelaskan lagi kitab yang pertama. Menerangkan lagi. Menerangkan lagi. Sebab tu nama syarah. Kan ustaz-ustaz kita selalu sebut kan, kitab ni dia punya syarah dia kena rujuk kitab satu lagi. Syarah dia rujuk kitab satu lagi. Rupanya penerangan demi penerangan itu maksudnya syarah bagi kitab yang dia sebut. Itu syarah. Kita ingat syarah ni orang nak bersyarah, rupanya kitab pun syarah. Syarah maksudnya penerangan, penjelasan lebih lanjut. Okay. Jadi sekurang-kurangnya hari ini kita tahu bahawa syaraha adalah kataan Arab. Kita sebut macam kataan Melayu, syarah. Syarahan. Okey, selesai. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu ya Muhammad dadamu. Ataupun kalau kita terjemah ni, adakah tidak kami melapangkan bagi engkau ya Muhammad dada engkau. Okey, bagaimana? Okey, fokus kita pada nashrah, ada huruf ada baris sukun iaitu baris mati dijazamkan dengan sebab alam. Selesai. Alam terjemah dengan apakah belum, yang bawah tu. Alam terjemah dengan apakah belum. Hamzah yang ada di depan tu hamzah istifham. Kalau tuan-tuan masih ingat, Ustaz pernah sebut pada siri ke berapa itu, ada Ustaz sebut. Dia hamzah istifham. Hamzah istifham ni hamzah berbentuk soalan. Dia kena adakah ataupun apakah. Adakah pun boleh, apakah pun boleh. Hamzah tu saja dinamakan hamzah istifham. Istifham. Maksud hamzah untuk faham.
Dia panggil hamzah soalan, hamzah untuk bertanya. Oh, bagaimana? Bukan nama hamzah bertanya, maksudnya hamzah tu, huruf hamzah memberi maksud istifham. Dia menuntut kefahaman. Sebab tu terjemah adakah, adakah alamma, adakah taqra'ul kitaba, adakah awak membacakan kitab? Adakah yang tadi apa? Apakah kan? Apakah belum awak membaca kitab? Alamma taqra'ul kitaba, apakah belum awak ataupun kamu membaca akan kitab? Itu terjemahannya. Apakah belum kamu membaca akan kitab? Alamat. Kena baca taqra'. Jangan taqra'u. Sebab alamma adalah amil tadi kita bincang. Amil jazam. Bila amil jazam, fokus kita adalah selepas tu mesti baca dengan jazam, iaitu dengan baris sukun ataupun dengan tanda hazaf yang kita bincang tadi tu. Hazaf nun. Ya, hazaf nun. Sebab tanda jazam hanya dua, iaitu sukun dan juga hazaf nun ataupun hazaf huruf ilat. Yang penting hazaf, mana buang. Buang nun ataupun buang huruf ilat. Tapi dekat taqra' sini sudah tentu tanda dia sukun. Sebab dia fi'il mudhari'. Alam taqra'. Okey. Sekarang ni kenapa dihidupkan baris? Ustaz tak nampak baris tu kan? Ada baris dhammah dekat U tu. Kan ada dhammah kan? Taqra'u kan ditulis kan? Sukun kan? Sukun. Sukun kan? Kalau sukun nak baca macam mana? Depan pun sukun juga. Okey. Kalau timbul begini maknanya tu bagi dhammah, sebenarnya bagi dhammah. Okey, mari kita bincang. Kalau sukun dengan sukun nak baca macam mana? Taqra'ul kitab itu. Boleh? Mungkin tak perasan dia punya tanda tu, Ustaz. Pandangan saya sukun. Memang sukun tu betul sebab dia merupakan tempat jazam, sebab ada amil jazam. Cuma sekarang ni sukun bertemu dengan sukun. Dekat lam depan pun sukun. So nak baca macam mana? Taqra'il. Tak boleh baca, Ustaz. Tak boleh baca. Jawapan tepat tak boleh baca. So nak selesai dia kena timbulkan baris juga. Timbulkan balik. Timbulkan balik. Tapi hakikat dia memang baris sukun. Dia kena kira macam tu. Ustaz, kadang-kadang dah terlupa. Doma dengan kasrah dah terlupa dah balik. Doma baris atas ke baris bawah, Ustaz? Doma baris depan macam waw kecil tu. Doma depan. Kasrah baris bawah. Kasrah bawah. Aduh, nak hafal. Kasrah bawah. Doma, kasrah. Satu lagi apa? Fathah. Fathah. Fathah baris atas. Fathah. Okey. Boleh ya? Okey. Jadi pada contoh ni sebenarnya alam taqra'. Tapi oleh kerana depan dia pun ada sukun, dia kena hidupkan balik. Tapi hakikat dia memang i'rab dia kena baca sukun, taqra'. Tapi oleh kerana ada lam baris sukun juga, kena alam taqra'ul kitaba. Dia macam tu, dihidupkan baris. Cuma Ustaz, mi'rab. Ustaz, mi'rab. Mana mi'rab? Apa dia mi'rab? Mi'rab, mana mi'rab, Ustaz? Mi'rab mana tu? Makna mi'rab. Makna mi'rab. Salah sebut ke i'rab? Salah sebut I'rab. agak. I'rab ni maknanya perubahan. Perubahan akhir kalimah. Perubahan yang kita belajar dulu sama ada perubahan dengan baris ataupun perubahan dengan huruf. Yang kita belajar itu kan perubahan dengan baris, tanda-tanda yang kita belajar sama ada rafa'
nasab, khafat, jazam, ataupun perubahan dengan baris mengikut tanda-tanda dengan huruf. Sama ada huruf tu tanda daripada rafa', nasab, khafat. Jadi perubahan akhir kalimah adalah merupakan i'rab. Okay, pada contoh alam taqra, asal dia taqra. Tapi oleh kerana ada alam bagi mati, kena hidupkan balik alam taqra'ul kitaba. Hakikat dia taqra. Okey, selesai. Sebab mati dengan mati nak jumpa tak boleh. Taqra'ul kitab tak boleh. Tak boleh. Okey, habis. Nanti duk cari pula mana tanda sukun ke hamzah ni. Kata alama majazam. Kenapa tak baca dengan jazam? Maka kita faham. Di situ kena timbulkan balik baris u tu sebab nak baca sambung dengan depan. Hakikat dia tetap berbaris mati. Taqra. Selesai. Seterusnya, contoh lamul amri wad du'a. Ada lam perintah. Lam yang bermaksud perintah, maksud suruh. Wad du'a mana minta. Wad du'a mana minta. Lam tu sendiri bermaksud perintah dan juga wad du'a lam maksud minta. Minta, kalau lam perintah ni bermaksud daripada atas perintah kepada orang yang lebih bawah. Itu maksud perintah. Orang yang pangkat tinggi perintah kepada orang yang pangkat bawah, itu mana perintah. Kalau lam yang beri maksud doa, iaitulah orang bawah meminta kepada orang yang atas, itu doa. Bentuk lam sama li, tapi kita tengok qarinah ayat. Ayat tu dia nak kepada orang atas suruh orang bawah ke ataupun orang bawah minta kepada orang atas. Itu dia perlu kepada pemahaman ayat tu. Sebab tu dipanggil lamul amri wa du'a. Lam perintah dan lam memberi maksud minta. Okey. Dia faham? Senyap je pun tidur. Boleh faham tak? Ustaz, dengar. Dengar, alhamdulillah. Dengar Ustaz. Okey, baik. Alhamdulillah. Saja usik-usik risau juga senyapnya ada ke tak ada. Okey. Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Boleh. Yang lam yang macam mana yang jazam tu? Lam perintah Lam, ni. okey. Mana Ustaz huruf baru yang jazam kan tu? Ya, baru Ustaz nak terang. Ustaz macam break sekejap, rehatkan minda kan. Okey. Tengok pada contoh. Tengok pada contoh. Liyunfiq. Tu jazam dia. Asal dia sebelum masuk lam, yunfiqu. Yunfiqu kan? Asal dia yunfiqu, fi'il mudhari' yunfiqu. Tapi oleh kerana ada lam kat depan, lam tu lam amri wa du'a, maka terjemahan dia hendaklah. Liyunfiq Zaidun, hendaklah menginfak oleh Zaid. Liyunfiq Zaidun, hendaklah menginfak oleh Zaid. Kan lam tu makna lam amri kan, lam perintah. Maksudnya orang yang ada pangkat tinggi memerintah orang yang lebih bawah. Itu maksud lam amri. Ataupun nanti dalam Quran kita jumpa Allah menyuruh kita. Berarti Allah pangkat yang tinggi, kita hamba Allah pangkat bawah. Jadi maksudnya Allah memerintah kita. Ataupun contoh-contoh yang lain, Nabi menyuruh kita. Itu mana pangkat tinggi menyuruh orang yang pangkat bawah. Atas menyuruh yang bawah. Macam tu. Itu panggil lam amri. Dan kadang-kadang kita akan jumpa contoh, Ustaz tak ingat contoh-contoh, cuma Ustaz bagi gambaran tu. Kadang-kadang kita jumpa lam tu memberi maksud doa. Iaitu orang bawah meminta kepada orang yang atas. Anak minta pada bapa, maka ada ayat-ayat dia, ada dia punya perkataan Arab itu. Apa lagi? Anak murid minta pada guru untuk buat penjelasan, maka itu pangkat bawah minta pada orang atas. Hamba Allah minta pada Allah, itu dia panggil doa. Itulah pemahaman wad du'ai, lam maksud doa.
kita tak jumpa contoh dia lah. Itu maksud lam, maksud doa. Okay, liyunfiq Zaidun, hendaklah menginfak oleh Zaid. Fiq itulah yang baca dengan sukun tu tanda jazam. Fokus kita adalah jazam kan. Qaf yang bagi sukun tu adalah tanda jazam sebab ada lam amri kat situ. Hendaklah menginfak oleh Zaid. Ya, betul. Kemudian seterusnya lamun nahyi wa du'a. Faham serapil lah, jangan urai tinggi-tinggi nanti pening. Lamun nahyi wa du'a. Okey. Sini sebenarnya bukan lam, mim tu kena buang. Dia kena la. Dia kena la. Bukan lamun nahyi. La nahyi. Lam tu dia tersilap. Tu. Dia bukan lam. Lam yang atas tadi kan. Itu lam. Huruf lam. Yang ni dia la nahyi. La nahyi maknanya la bermaksud tegah. Contoh sikit gambar pangkah kat situ. Bukan lam tapi la sahaja. La nahyi, baik, terima kasih. La nahyi wa du'a. Bermaksud lam tegah. Lam larang. Bukan lam, la larang. Itu mana la yang bermaksud nahi. Wa du'a dan doa. Ada la yang bermaksud doa? Perkataan la tapi maksud dia doa, maksud dia minta. Yang tu Ustaz boleh bagi gambar lagi. Okey, kita tengok contoh dulu. La takhaf. Asal dia pada apa? Sebab ada la, baca pada takhafu. Tu asal dia ada fu, ada baris dhammah. Tapi bila ada la takhaf. La takhaf, la tahzan, la tadrib, la tajlis. Itu bermaksud la nahi, la cegah. Dalam Quran, bila kita buka Quran, kita jumpa la, mesti perkataan lepas dia berbaris jazam. Bermaksud la tu la amil jazam. Kadang-kadang jazam dia dengan hazaf kan. Ustaz buka-buka tu nampak la tattakhidhu. Asal dia tattakhiduna, tapi nun hilang. Sebab ada la tattakhidhu. Ustaz nampak terus. Banyaklah kalau buka Quran jumpa banyak. Bila tengok la ya, mesti depan dia ada tanda jazam, sama ada dengan sukun ataupun dengan hazaf. Itu makna la tegah. Dengan terjemah mana apa? La takhaf ni? Jangan marah, bukan? Jangan marah. Ustaz. Jangan takut. Jangan takut, jangan takut. Jangan takut. La takhaf, jangan takut. Sebab la apa? La nahi. Jangan takut. Dia la nahi maknanya jangan. Kalau terima makna jangan. La takhaf, jangan takut. Kemudian wala tahzan. Cuma. Dan jangan Sedih. bersedih. Jangan bersedih. Itu pun la nahi juga. Itu bermaksud permintaan daripada atas ke bawah. La nahi ni pun permintaan atas ke bawah. Maksudnya bapa minta kepada anak, jangan takut, jangan bimbang. Contohnya, ayah kan ada. Tu. Maksudnya atas minta ke bawah. Itu contoh-contoh yang Ustaz sebut tadi ya. Orang pangkat atas minta kepada yang lebih bawah. Itu panggil la nahi. Wa du'ai, la yang mana doa pada jana. La larang, tapi larang memberi maksud minta. Jangan minta. Kan selalu kita kalau wa doa ni bermaksud yang bawah minta kepada yang atas. Tapi dalam bentuk larang.
Oh, pelik tak? Kita larang orang bawah, kita ni bawah lah, hamba Allah. Siapa yang atas? Yang atas adalah Allah. Mana pangkat dia tinggi? Allah lah pangkat tinggi. Kita ni hamba Allah. Kita larang Allah. Larang apa? Ya Allah, janganlah kau ambil kira tentang kesalahan, tentang salah silap kami. Larang tak tu? Kita larang tak? Kita kata, Ya Allah. Jangan la tuzigh qulubana. Ya Allah mana? Rabbana la tuzigh qulubana. La tuzigh qulubana, jangan kau balik-balikkan hati. Larang tu. Kita larang siapa tu? Larang Allah. Kita larang Allah. Hebat tak larang Allah? Tapi larang kita tu dalam berbentuk doa. Allahu akbar, hebatnya bahasa Arab. Perasan tak tuan-tuan? Tak perasan lagi tu. Nanti Ustaz urai balik. Hebat Ustaz, hebat. Baru faham. Baru faham. Kita larang Allah, kita kata ya Allah, kita Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab sampai habislah. Wahai Allah, jangan kau balik-balikkan hati kami. Itu maknanya permintaan orang bawah kepada yang atas. Kita larang tapi dalam bentuk doa. Larang tapi minta, betul tak? Betul. Itu nama dia la nahyi wa du'a. Allahu akbar. Hebatnya bahasa Arab. Kan? Banyak dalam ayat-ayat tu banyak. Tu dalam kita punya tahlil tu, zikir-zikir banyak-banyak tu. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu. Sebelum tu, yang sebelum tu. Yang ada la banyak kan? La tu'akhidna in nasina. La tu'akhidna in nasina. Jangan kau ambil tentang kesalahan kami, tentang lupa-lupa kami. Jangan kau ambil. Itu larang Allah tak tu? Larang tak? Kita larang Allah, tapi bukan larang maksudnya kita ni hebat, bukan. Larang bermaksud minta. Itu dikatakan la nahi wa du'a. La cegah, tapi la itu memberi maksud doa, maksud minta. Allahu akbar. Boleh tak tuan-tuan? Boleh Ustaz. InsyaAllah. Boleh. La tahmil alaina. Ya, la tahmil alaina, jangan kau tanggungkan kami, kau beratkan kami. Kan ayat kan? Maksudnya kita larang Allah, bukan maksud kita hebat, maksudnya kita bawa hamba Allah yang hina, yang tidak ada apa-apa, melarang Allah daripada memberi ujian yang berat, apa-apa yang pada kita yang kita tidak mampu untuk menanggung dan sebagainya. Jadi larang itu dalam bentuk minta sebenarnya. Itulah hebatnya bahasa Arab. Okey, baik. Selesai. Jangan lama-lama sangat. Sebab dia benda-benda yang baru jumpa ni dia kena selapis dulu, jangan lebih-lebih. Selesai. Jadi dalam kotak semua ni adalah amil jazam yang menjazamkan satu fi'il. Daripada atas tadi lam yalid satu fi'il. Lamma yazuqu satu fi'il. Alam nashrah satu fi'il. Alamma taqra satu fi'il. Liunfiq satu fi'il. La takhaf satu fi'il. Jadi ingatlah ada 6 bentuk ni semuanya menjazamkan satu fi'il. Okey, pergi kotak yang kedua. Ini tajzimu fi'lain bermaksud menjazamkan 2 fi'il. Satu amil tapi menjazamkan 2 fi'il serentak. Tu dia. In yakum Zaidun yakum Amrun. Okay, semalam Ustaz ada cerita banyak benda-benda luar, kan? Benda-benda luar. Sebab tu Ustaz kurang fokus pada amil jazam ni. Hari ni Ustaz tak ambil cerita luar, Ustaz terus fokus amil jazam sebab nak bagi laju sikit kan. Dia punya pergerakan ilmu kita tu. Sebenarnya boleh je Ustaz selit-selit yang lain-lain lagi, tapi Ustaz takut terbuang masa paling banyak kan. Ustaz fokus supaya perjalanan tajuk-tajuk nahwu kita ni bergerak sampai kepada target Ustaz. Tuan perasan tak Ustaz pernah sebut beberapa tajuk yang kita akan lalui? Pernah tak Ustaz sebut begitu? Ustaz pernah sebut beberapa tajuk ya, yang kita akan lalui. Jadi sekarang ni kita berada di tajuk amil jazam. Nanti kita akan pergi lagi tajuk fa'il, tajuk maf'ulun bi, maf'ulun ma'ah,
bagi tajuk mubtada khabar. Macam-macam kita akan bagi. Sebab tu Ustaz tak boleh leka dengan benda lain sangat. Ustaz kena fokus tajuk demi tajuk tu. Baik. In yakum Zaidun yakum Amrun. Satu amil jazam tapi dia menjazamkan dua fi'il. In amil jazam tapi depan dia ada fi'il dan depan dia lagi ada fi'il. Dua-dua tu dijazamkan dengan sebab ada satu amil sahaja. In yakum satu fi'il. Zaidun yakum dua fi'il. Dua-dua tu dijazamkan dengan in sahaja. Okey, terjemahan dia. Jika, in mana jika. Nanti kalau jumpa dalam Quran dalam mana, in mana jika. Kalau ngaji lebih tinggi lagi, ini dia panggil in syartiyah. Ini apa? In syartiyah. Jika. Bila perkataan tu diterjemah mana jika, dia mesti ada jawapan. Jawapan dia dalam fikiran kita. In yakum Zaidun yakun Amrun. Jika berdiri oleh Zaid, nescaya berdiri oleh Omar. Tu jawapan dia dekat yakum. Itulah jawapan yang diterjemah nescaya tu. Nanti tanya ustaz, nanti orang tanya ustaz terjemah nescaya tu mana perkataan dia? Di sini ada in, ada yakum, ada Zaidun, ada yakum, ada Amrun. Yang dia tahu in jika, yakum berdiri, Zaidun Zaid, yakum berdiri, Amrun Omar. Tapi bila ustaz terjemah nescaya, ada perkataan nescaya, tu datang daripada mana? Datang daripada jawapan syarat. In itu in syartiyah, dia ada jawapan dia. Nescaya. Tu jawapan dia. Sebab tu terjemahan dia, in yakum jika berdiri oleh Zaid, yakum Amrun, nescaya berdirilah oleh Omar. Bukankah itu berbentuk jawapan? Jawapan tak ayat tu? Jawapan. Jawapan. Jika berdiri oleh Zaid, nescaya berdiri Omar. Kalau Zaid berdiri, Omar pun akan berdiri sama-sama. Dia memberi satu ayat yang memberi kefahaman jawapan. Itu dipanggil in syartiyah. Padahal tak ada perkataan apa pun, tak ada perkataan nescaya, tak ada. Kita jawab dengan sebab ada in syartiyah. Perkataan nescaya tu merupakan jawapan bagi in syartiyah. Itu dia. Dapat ilmu lagi kan? Banyaklah tu. Boleh ingat ke tuan-tuan? Ustaz, Ya. adakah ini hanya untuk fi'il mudhari'? Untuk fi'il mudhari'. Dia berlaku pada fi'il mudhari'. Okey, terima kasih. Okey. Jadi in ingat in syartiyah. Dan dia juga merupakan amil jazam. Fokus kita adalah pada mim yang ada perkataan yakum. Asal dia yakumu. Tapi bila ada in jadi yakum. Baca dengan baris mati. Di dalam Quran pun kalau jumpa in kat depan mesti baca dengan baris mati kat selepas dia tu. Kalau tuan-tuan baca Quran tengok in, depan dia mesti ada baris mati. Kataan fi'il yang baris mati. Okey, baik. Payah ke senang tuan-tuan? Kalau inna a'taina kau kausar, macam mana Ustaz? Sama? Yang tu lain. Yang tu inna lain. Yang tu in taukid. Dia kena in syartiyah. Syartiyah. Okey, terima kasih Ustaz. Baik, sama. Soalan Ustaz, mengaji nama sorok payah ke senang? Payah. Payah, senang je. Tuan-tuan ngaji ilmu faraid, Ustaz tengok pagi-pagi yang buat hafal pusaka lagi payah, tengok hebat aja pun. Kan? Itu ilmu lagi payah tu kan.
Buat kira-kira matematik semua lagi payah, tapi tuan-tuan ngaji santai je, tengok relax je, semua boleh faham je. Kan? Jadi yang mana payah? Nahu payah ke bab harta pusaka yang payah? Harta pusaka payah Ustaz. Payah juga. Semua payah. Arab senang sikit Ustaz. Arab senang sikit. Harta pusaka libatkan manusia, Ustaz. Arab senang sikit. Arab senang sikit. Harta pusaka libatkan manusia. Libatkan manusia. Bahasa Arab? Kita dengan dia lah. Okey. Tapi Ustaz tengok tuan-tuan puan adalah orang yang berkemampuan belajar ilmu yang payah-payah. Tu yang Ustaz kata takkan nahu sorok yang nak kata mudah tak mudah lah. Yang boleh lah kalau kena cara dia, tuan-tuan dapat lebih banyak dapat daripada Ustaz lagi. Saya rasa lah. Sebab tuan-tuan mempunyai kemahiran memahami ilmu. Saya tengok. Kan bayangkan Ustaz mengaji begitu slow pun boleh dapat. Tuan-tuan lagi saya boleh dapat insya-Allah. Baik. Dalam mengaji tu dia ada puji-puji sikit supaya rasa semangat lagi, betul tak? Puji ada makna tu Ustaz. Betul. Baik. Tu terang Ustaz sebut tu Okey. Yang seterusnya. Ma taf'al af'al. Ma taf'al af'al. Ma taf'al ni kita nak terjemah apa? Dia ma istifham. Ingat benda-benda ni yang dia bagi seni ni. Yang tadi kan Ustaz sebut in syartiyah, ma istifham. Kataan tambahan-tambahan Ustaz tu dia bagi seni. Yang tu yang tuan-tuan nak catat tu. Dia panggil seni bahasa Arab. Ma taf'al af'al. Bila ada istifham, bila dia tanya, artinya dia ada jawapan. Ma taf'al af'al. Nak terjemah nescaya buat apa? Ada jawapan. Ma taf'al af'al. Apa-apa yang awak buat, nescaya aku buat. Ni Ustaz tak ada makna ni, Ustaz terjemah pakai af'al. Okey, asal dia taf'alu. Okey, yang depan lagi tu asal dia apa dia? Fa'ala. Macam mana bahagian fi'il tak lepas lagi ni? Apalu. Sebenarnya yang tu dah lepas tu, bab fi'il dia lepas dah. Fa'ala Ustaz. Af'al. Asal dia af'al. Af'alu, fi'il mudhari. Mudhari, af'alu, asal dia. Tapi sekarang ni kenapa baca af'al? Sebab ada menjazam dia menjazamkan dua fi'il. Dengan sebab ada maka fi'il di depan dia semua kena baca jazam. Ma taf'al, asal dia taf'alu, tapi ada ma taf'al af'al. Apa-apa yang awak buat, nescaya aku pun buat sama. Kau buat apa aku buat, kau buat apa aku buat. Macam itulah bahasa kita lah. Ma taf'al af'al. Apa yang awak buat, aku akan buat. Itu terjemah yang Ustaz kata lengkap tadi. Apa-apa yang awak buat, nescaya aku buat. Nescaya tu datang daripada jawapan ma istifham. Masya-Allah. Cuba tuan-tuan terjemah dengan penuh penghayatan. Ma taf'al af'al. Cuma Apa yang awak buat, nescaya aku buat. Nescaya aku buat. Dapat dah tu. Nak tahu mana lagi kan? Lagi sekali. Ma taf'al af'al. Apa yang awak buat, saya akan buat. Aku buat. Boleh. Alhamdulillah. Nampak dah ada penghayatan tu. Dah ada macam dia memahami bahasa Arab tu. Ma taf'al af'al. Apa yang awak buat, aku akan buat. Tu dia. Jadi ma tu ma istifham. Alhamdulillah. Bahasa Arab ni tuan, bila kita ada penghayatan, kita macam seronok tau. Kita seronok. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Salam ya. Ustaz, kalau saya nak kata ma af'al, saya apa aku buat, awak buat.
Macam mana cakap Ustaz? Apa yang Apa aku yang buat, aku buat, awak buat. kena kali. Kali. Terbalik Ustaz. Terbalik, tak apa. Ma af'al taf'al. Boleh? Apa aku ni buat, awak buat. Boleh awak Ustaz? buat. Boleh juga. Kreatif betul Tuan Haji. Itu bukan perintah Ustaz. Itu bukan perintah. Dia kalau if'al baru perintah. Tapi seolah-olahnya dia suruh kita suruh dia tiru kita buat kan. Tapi didahului oleh ma. Ya. Ma af'al. Apa yang aku buat, awak buat. Awak buat. Maf'al taf'al. Boleh lah juga, dari mana boleh. Boleh. Ma af'al taf'al. Boleh Ustaz, boleh tu. Boleh. Tapi itu punya perintah Ustaz. Ya? Perintahkan orang ikut kita Ustaz. Dia perintah. Apa yang aku Bukan buat? kenyataan kan. Dan ma'af'al. Apa yang aku buat? Apa yang aku buat, awak mesti buat. Sebab dia af'al. Sebab dia fi'il mudhari' tu, bukan if'al. Ikut ya apa yang saya buat. Awak ikut ya apa saya buat. Ya, betul. Boleh Wan ya? Boleh. Sebab dia fi'il mudhari', dia bukan fi'il amar. Ya, betul lah. Kalau mula dengan fi'il amar, yang tu tak perlu ada ma dah. Kan fi'il amar sendiri dah memang dah baca dengan baris mati. If'al. Dia af'alu tu Ustaz kan? Sini af'alu. Sebab tu ma'af'al taf'al. Tu. Okey, tak apa, tinggal yang tu. Yang penting kita faham. Kalau dia bukannya suruhan, dia jadi seolah-olah dia mengejek lah juga. Mengejek tak? Apa yang aku buat, awak buat? Yalah, kalau perintah tak boleh perkata secaya Ustaz. Itulah. Tak kena dia kalau secaya. Apa yang aku buat? Ma'af'al, af'al. Ma'af'al, taf'al. Sebab dia bukan perintah. Ini kita letak fi'il mudhari' juga. Af'alu. Jadi tapi tak nampak tujuan ayat tu. Apa yang aku buat? Dia kena ada ma'af'al. Ma'af'al. Apa yang aku buat, awak buat. Itulah tak boleh perkata secaya. Kalau perkata secaya lain makna dia. Tak payah nescaya kan. Kena buang secaya. Dia kena buat apa yang awak buat. Aku akan buat. Aku buat. Tak boleh apa yang awak buat, engkau akan buat. Itu baru perintah kan? Perintah. Yang Tuan Haji Roha sebut tadi, dia nak kalikan contoh apa yang aku buat, awak buat. Yalah, tak boleh betul. Ayat tu betul Ustaz. Ayat tu betul. Tetapi makna ayat tu tak betul. Bagi saya lah. Mana bertukar ayat? Makna ayat tu tak betul. Apa yang aku buat, awak buat. Ayat tu. Dia nak suruh orang tu buat apa yang kita buat kan. Betul. Ayat betul tapi makna berubah. Niscaya tu kot mungkin kena tukar lah apa yang awak buat. Engkau kena buat. Okey, Tuan Haji Roha, kita KFV dulu yang tu. Ustaz, tanya sikit boleh tak? Boleh. Macam taf'alu yang pertama tu kira syatiah kan? Syatiah kan? Yang kedua tu jawab syatiah kan? Dia jawab. Jawab kan? Pertama tu kira syatiah biasa, lepas tu yang kedua tu jawab kan? Sama tu apapun kalau tengok terjemahan dia whatever dia say kan? Apa yang awak buat, aku buat. Apapun yang awak buat, aku buat. Macam tu kot. Ya, apapun yang awak buat, aku buat. Yang terjemahan dia pakai whatever, saya pun tak berapa nak clear juga kadang-kadang. Apa yang awak buat, aku buat. Tu. Boleh juga tu, boleh insya-Allah. Masih tak. Yang penting kita faham, ma tu adalah amil jazam. Kalau dia kalih macam Tuan Haji Roha cakap tadi baru dia Saya ikut apa yang awak buat Ustaz.
Saya ikut je apa yang awak buat. Boleh juga. Itu ayat kenyataan kan? Ayat kenyataan. Oh, ni ini dia arahan ni kan? Amar. Kalau arahan, apa yang aku buat, awak mesti buat. Macam tu kan? Ni ayat istifham ni maksudnya ayat bukan nahi, bukan perintah. Apa yang awak buat, aku akan buat. Apa yang awak buat, nasihat aku buat. Tapi tuan-tuan boleh faham tak ayat tu? Apa yang aku akan buat, nasihat aku akan buat. Tapi bukan perintah lah. Dia macam ayat penyataan lah ni. Ayat penyataan. Okey, tak apa. Yang penting mak tu dia akan ikut apa yang awak buat. Nak ubah sikit lah. Kalau nak perintah macam Tuan Haji Roha cakap tadi lah. Kena ubah sikit. Kenapa kalau tukar bentuk yang tu, lain makna dia. Dia lain. Okey. Ma soal, af soal. Okey, baik. Tak apa. Kita enyapkan kita punya contoh. Apa awak buat? Pada saya senang je Ustaz. Yang pertama tadi, apa yang awak buat, saya buat. Yang saya punya tu, apa yang saya buat, awak buat. Sama je Ustaz. Tak boleh Terbalik faham. je. Sama je. Maksudnya betul Haji apa kata dia, whatever I do, you do. Lepas tu whatever you do, I do. Sama je Ustaz. Yang tu Ustaz boleh faham. Tak boleh faham Ustaz. Bahasa Inggeris Ustaz kena belajar Inggeris Ustaz. Ya, Ustaz boleh faham yang tu, boleh faham. Cuma Ustaz whatever you do, I do. Whatever I do, you do. Sama Ustaz. Betul Ustaz? Betul, Ustaz boleh faham dua-dua tu, boleh faham. Kalau kita katakan apa yang awak buat, saya buat, itu bukan arahan, itu macam kenyataan. Kenyataan. Maksudnya kalau apa yang saya buat, awak buat, itu arahan. Ayat tu berlainan Tuan Haji Roha. Yang struktur dia betul, tetapi betul, makna dia berlawanan. Okey. Kita bincang tepi. Jangan terlalu serius sangat, nanti tak bergerak contoh. Yang kedua tu cuma jawab syartiah je Ustaz. Jawab syartiah. Okey. Masya-Allah, hebat tuan-tuan. Serius sungguh satu-satu benda. Allah Akbar. Okey. Ustaz mengaji dulu tak serius macam ni? Tuan-tuan tahu tak Ustaz mengaji macam mana dulu? Guru Ustaz, dia baca kitab Arab. Dia baca, dia terjemah, Ustaz tulis macam mana buah belatuk. Tulis makna. Dia baca. Dulu Ustaz dulu pelajar dulu sami'na wa ta'na. Betul. Dalam lawan Ustaz. Bulan-bulan, bertahun-tahun mengaji cara itu, banyak benda yang dicatik, ditulis, dibaca, diulang kaji, dimuzakarah dengan kawan-kawan. Di situlah proses ilmu berlaku. Ustaz tak serius macam kita mengaji ni, serius sampai kan. Ustaz cuma sami'na wa ata'na kan. Guru Ustaz baca kitab Arab, apa-apa tajuk, apa-apa tafsiran, apa-apa hadis dia baca, dia terjemah, dia huraian, semua Ustaz tulis penuh kitab sampai beli kitab putih lah jadi hitam kitab tu. Jadi apa? Penuh dengan tulisan. Kan? Jadi penuh tulisan. Daripada cerah-cerah ni sampai penuh tulisan, tulis. Jadi proses adalah mengulang kaji dengan kawan-kawan, baca balik, hafal balik. Itu proses Ustaz mengaji. Baik. Yang ketiga man yakum akum ma'ahu. Ingat balik fokus kita adalah kita nak mengenali amil jazam yang menjazamkan dua fi'il. Yakum fi'il yang pertama, akum fi'il yang kedua. Man yakum akum ma'ahu. Man sini terjemahan dia, siapa berdiri, nescaya aku berdiri bersamanya. Man yakum akum ma'ahu. Jadi man tu dia menjazamkan dua fi'il. Yakum satu, akum yang kedua. Siapa yang berdiri, aku berdiri bersamanya. Siapa berdiri, nescaya aku berdiri bersamanya. Okey. Siapa yang berdiri, nescaya aku berdiri bersamanya. Boleh juga kita kata man tu, man apa tadi? Man apa tadi? Man syartiah kan?
Siapa yang berdiri, nescaya aku berdiri bersamanya. Okey. Jadi fokus kita yakun baca dengan baris mati sebab dia ada man. Man amil jazam. Aku baca baris mati sebab ada man. Sebab man dia menjazamkan dua fi'il. So amil jazam ni ada dua bentuk. Pertama, jazam satu fi'il dah selesai tadi. Dan yang kedua menjazamkan dua fi'il sekaligus. Jadi kita nanti jumpa contoh macam ni, kita tak tercari-cari lah. Kenapa? Man yakun baca baris mati. Kemudian akum ni kenapa baris mati pula? Mana amil dia? Oh dah, amil dia amil yang sama. Sebab dia dua fi'il sekali dia jazam. Okay, ma'ahu ingat mana dia? Mana bersamanya. Bila kita Ustaz, kalau pakai ma boleh di depan tu Ustaz. Pakai apa? Ma yakum afkum. Kalau nak ubah dengan ini dengan amil yang lain. Ya. Ustaz kata tak ada masalah kan. Kau terjemah. Okey. Ustaz, jawab syarat mesti baris mati juga ya? Jawab syarat tu maksudnya dia fi'il juga, fi'il yang dijazamkan oleh amil yang sama. Tapi saya ada ni apa ni yang fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Okey. Dia kata ya'mal syarat, yara tu jawab syarat. So yara tu tak mati Ustaz. Surah mana? Al-Zalzalah. Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin. Siapa yang beramal? Terjemahannya, maka siapa yang Barang siapa yang melakukan walaupun sebesar biji zarah kebaikan, nescaya Allah melihatnya. Nescaya Allah melihatnya. Sebab dia kata ya'mal fi'il syarat, manakala yara pula jawab syarat. Yara yang ujung tu? Ya. Kaji yang ujung tu? Kaji yang ujung tu. Okey. Yang ujung tu kalau dalam contoh Ustaz yang ujung jawab syarat semua mati kan? Kan amil jazam. Amil jazam masuk dalam man kan? Ya. Bila man amil jazam, dia menjazamkan fi'il. Sama ada jazam dengan sukun ataupun jazam dengan hazaf. Sekarang ni ya'mal kita tahu dah sukun. Kemudian jawab lagi iaitu yarahu. Yarahu ni asal perkataan dia apa dia? Yara lah ya. Yara tulis dia macam yara sajakah? Yaraya. Yara. Ya dengan ra je. Kalau asal dia macam mana asal dia? Siapa tahu? Ada alif maksurah belakang tu. Alif tu lah dibuang. Oh, okey. Memang terlindung dia punya tanda dia kan. Ro'a kan Ustaz? Dia punya asal dia. Ro'a. Ni betul-betul menguji minda Ustaz ni. Okey. Yarahu, hu tu tak apa dah tambahan domainnya kan. Okay, kita kaji kataan yara. Yara bentuk asal dia macam mana? Yaraya. Yara ilat ingat tak? Huruf tu lah yang dibuang. Dia hazaf. Sebab amil jazam sini, tanda jazam sini adalah, kalau tak salah Ustaz, dia hazamkan huruf ilat tu. Yara mana? Jadi mana bang? Melihat kan? Ya. Jadi perkataan asal dia yaraya. Yang tak ada titik tu. Yara. Itu asal dia. Asal sekali adalah ro'a. Ali yang ada hamzah ada ya pula. Ro'a makna melihat. Kan ya tak ada titik tu. Jadi bila main buat fi'il mudhari' yara dibuang ya tu jadi yarahu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Yarah. Siapa yang beramal Ra'a. seberat zarah nisbah kebaikan maka dia akan diperlihatkan. Boleh maksudnya di situ tanda jazam dia adalah hazaf huruf tu, huruf ilat tu. Huruf ilat. Okey, selesai. Seterusnya mahma taf'al af'al. Mahma af'al taf'al.
Mahma mana bang? Ustaz dah baru bagi nota tadi tu. Mahma ni terjemah dia bagaimana? Apa sekalipun kalau saya punya. Ada terjemahan lain macam apa sekalipun? Boleh juga. Ini bagaimana? Mana contoh dia? Mahma taf'al af'al. Jumpa balik macam tadi. Jirah yang kali jirah nanti pening kita. Saya punya mahma takun indamri min khaliqah. Nanti sebut makna dia. Okey, selesai contoh ni dulu. Nanti sebut contoh tu. Mahma taf'al af'al. Bagaimana awak buat, nescaya aku akan buat. Ataupun tadi terjemah apa? Mahma? Yang ni dia tak ada makna Ustaz. Yang lain dia bagi makna, yang ni tak ada. Apa yang lain tu? Yang makna tadi tu? Yang lain tu saya tengok tak. Wa in khalaha takhfa 'ala nasi tu'lam. Tak, makna mahma kat situ makna apa? Kalau ikut mahma apa sekalipun, tapi ayat yang saya bagi dia tak ada makna. Tak ada makna. Okey. Kalau tulis apa sekalipun yang awak buat, aku akan buat. Mahma. Sebenarnya makna tu Ustaz boleh faham. Kan? Apa sekalipun dengan bagaimana, itu pun sama, kita boleh faham maksud tu. Mahma taf'al af'al. Apa sekalipun yang awak buat, aku akan buat. Bagaimana awak buat, aku akan buat. Mana dia akan ikutlah contoh yang orang buat tu, dia akan ikut. Okey, mahma depan dia adalah fi'il yang dijazamkan, iaitulah taf'al, sama jadilah taf'al af'al. Dalam Quran ada perkataan mahma tu, memang ada. Mahma. Okay, mahma taf'al af'al. Kita terjemah dulu yang tu, iaitu bagaimana awak buat, nescaya aku akan buat. Ataupun apapun yang awak buat, aku akan buat. Okay, selesai. Izma terjemah sini apabila. Kita ingat sebelum ni iza je apabila. Mungkin ada terjemahan lain lah. Tapi kita ambil yang ni dulu. Izma maksudnya apabila. Biasanya iza apabila kan? Betul tak? Biasanya perkataan iza ja'a nasrullah, apabila datanglah pertolongan Allah. Iza kita terjemah apabila. Ada juga izma diterjemah apabila. Kalau perkataan iz saja, itu di ketika. Dia panggil zaraf. Zaraf zaman. Iz qala rabbuka lil malak, di ketika berfirman Allah Taala bagi malaikat. Jadi terjemah iz di ketika. Kalau kataan iz saja. Iz. Alif, ni hamzah, dal. Dalam Quran banyak tu. Iz yaqulu, iz qala. Kataan iz bermaksud di ketika. Kalau dia sambung izil qarnain, di ketika qarnain, kan. Kisah ni qarnain. Iz, kalau sambung izil itu iz lah. Tapi bila disambung dengan lam, izil, itu bermaksud ketika. Tapi kalau iza itu apabila, itu amin nasab. Kalau izma itu maksudnya apabila. Izma apabila. Pening tak? Kalau zu, ni semua perkataan-perkataan yang nak sama lah. Zu makna mempunyai. Mempunyai. Okey, tak apa. Itu perkataan yang nak bunyi sama macam iz. Izma bermaksud apabila. Contoh dia, izma yakum zaidun yakum amrun. Dia pusing-pusing contoh yang sama juga. Izma yakum zaidun yakum amrun. Apabila berdiri oleh Zaid, nescaya berdiri oleh Umar. Izma yakum zaidun yakum amrun. Apabila berdiri oleh Zaid,
nescaya berdiri oleh Omar. Rupanya mereka ni kembar kot. Zaid dengan Omar ni kembar. Kalau bangun je Zaid, kembar dia pun bangun sekali. Itu contoh. Izma adalah merupakan amil jazam. Bila amil jazam, depan dia mesti baca dengan jazam. Yakum. Dan ada satu lagi jazam juga, iaitulah yakum. Sama. Dia menjazamkan dua fi'il. Okey, selesai. Ayyu. Ayyu. Dalam contoh dia tulis ayya tadrib adrib. Ayya tadrib adrib. Ayyu ni terjemah dia apa? Ayyu. Siapa ingat ayyu? Yang mana? Ayyu dalam buku Ustaz dia terjemah yang mana? Sebab tu dalam Quran, ya ayyuhallazi, wahai yang mana-mana. Aku kena buat kajian tu kat mana kan? Tak apa. Dalam kataan ya ayyu tu ada ayyu kat situ. Ya harfun nida, ayyu tu dia panggil kataan yang kita bincang ni, ayyu. Ya ayyuhallazina amanu. Kena kajilah macam mana kataan yang dijazam dan sebagainya. Tak apa. Kita tengok sini dulu. Ayya tadrib adrib. Yang mana-mana awak pukul, nescaya aku pukul. Rupanya dia ikut kawan dia. Kawan dia pegang kayu satu buntung. Kemudian kita pun pegang kayu satu buntung belakang dia. Awak pukul yang tu, aku pukul sama ya. Ayya tadrib adrib. Yang mana-mana awak pukul, aku pun pukul. Agaknya orang depan tu dia berani sikit. Yang belakang tu penakut. Kan? Dia kata awak pukul, aku pukul. Yang takut. Kan? Macam itulah lebih kurang. Ayat tadrib adrib. Yang mana-mana awak pukul, aku pukul. Ini sebagai Ustaz, contoh ya. Berubah Ustaz. Dia jadi pada ayu pada ayah. Dia berubah perkataan kan? Tak tanda dia domah dengan kasrah. Fatah. Okey, asal dia ayu. Ayu kan? Ustaz. Ya. Ustaz. Ya. Saya pun boleh kata ayya adrib tadrib. Boleh juga Ustaz. Kita terbalikkan. Apa yang aku pukul, mana-mana aku pukul, engkau pukul. Boleh juga Ustaz? Boleh, makna boleh faham. Makna boleh faham. Okey, soalan sekarang ni kenapa jadi ayya pula kan? Mungkin ada kaitan dengan contoh sebelum tu. Mungkin ada contoh sebelum. Tapi ayyu situ, di ayya di situ memang asal dia ayyu lah, asal dia. Dia bahasa Arab ni kadang-kadang dia berubah-berubah tu yang kita jadi keliru tu kan. Rupanya dia ada kalimah asal dia. Kalimah asal dia ayyu. Baca ayya tu mungkin dia ada i'rab lain, mungkin ada kaitan dengan contoh sebelum ke, dia ada kaitan. Tapi asal dia memang ayyu. Ayyu. Dalam contoh dia mari macam tu je. Ayya tadrib adrib. Dan kalau ayyu adrib tu Ustaz, maksudnya dia berubah Ustaz? Tak berubah, tak berubah. Tak berubah. Ayyu makna yang mana-mana. Itu asal kan, ayyu. Tapi sekarang dalam contoh dia bagi ayya. Kalau kita kaji lagi mungkin ada tu. Dalam contoh dalam buku Ustaz ni dia jantu dia bagi. Dia bagi sikit je contoh. Siapa ada contoh ayyu? Ya ada ni Ustaz. Ayyu yaumin tusafir musafir. Dia kekalkan ayyu juga kan? Ya. Tapi dalam contoh yang Ustaz bagi kenapa ayya pula? Kena ayyu apa? Ayyu? Ayyu yaumi tusafir usafir. Yaumin. Dengan ayyu kitabin taqra'u aqra. Ayat mana tu? Itu yang contoh yang ajar tu. Ada buku. Okey, mana yang kata fi'il yang dijazamkan? Ayyu, lepas tu kata apa? Ayyu kitabin taqra' aqra.
Oh, ayu kitabin yang mana-mana? Apa sahaja buku yang kamu baca, aku pun akan membacanya. Oh, takra' situ. Takra' akra'. Oh, kat situ. Okey okey. Ayu kitabin takra' akra'. Itu nampak lebih faham lagi sebab ayu kan. Tapi tak apalah, ayyan sini, ayya sini maksudnya dia perkataan asal dia ayu lah, ayu. Mungkin ada kaitan dengan perkataan sebelum tu. Sebab tu dia jadi ayya tu. Ayya tadrib adrib. Yang mana-mana awak pukul, aku akan pukul. Asal dia ayu. Asal dia ayu. Contoh yang Hajar sebut tadi, tu lagi senang faham. Ayu kitabin taqra aqra. Mana-mana kitab yang awak baca, aku akan baca. Senang faham. Bagus. Ustaz tanya Ustaz. Boleh. Kalau kita tukar ayu, boleh tak? Tukar tak mana dia? Tak tukar. Tadi Hajar tanya. Ayu tasrif adrib. Boleh. Boleh ya? Boleh. Oh. Sebab tu saya kata tadi, ayat sini mungkin ada contoh kaitan sebelum tu. Ada ayat sebelum tu. Dia tak tulis sini. Sebab tu jadi ayat jadi baca nasab tu sebab apa? Mungkin ada sebelum tu, ada qarinah sebelum tu. Tapi fahamlah kita bahawa ayat tu asalnya ayu lah. Ayu. Mana yang mana-mana. Sama. Yang mana-mana asal dia. Kalau contoh yang Hajar sebut tadi lagi senang faham. Ayu kitabin taqra' aqra'. Yang mana-mana kitab awak baca, aku akan baca. Oh, hebat tu. Mana ada kawan sejati tu, kan? Kalau cakap yang mana satu, boleh Ustaz? Boleh juga. Yang mana satu kitab yang awak baca, saya akan baca. Awak baca kitab tebal, saya pun baca kitab tebal juga. Contohnya baik tu Ustaz. Baik contoh yang baik. Contoh yang baik. Betul ke tu? Kalau awak baca kitab, saya pun baca, betul kan? Ataupun awak baca banyak-banyak, faham semua, apa-apa benda-benda penting bagi tahu saya sama. Hanya awak tolong baca. Oh, itu tak cik kan? Kena pakat-pakat baca kan, barulah kita sama-sama dapat ilmu. Sebab ada setengah orang dia mengaji, dia suka pinjam nota kan. Zaman-zaman dulu lah orang suka pinjam nota. Kawan dia mengaji berempah pula, mengkaji menyelidik buku kan, baca ambil. Kawan yang seorang lagi senang-senang aja. Okey, kalau ada apa-apa benda penting, kopikan bagi aku sama. Dia suka kopi. Dia malah baca, dia suruh kawan dia baca. Sebenarnya dalam bab ilmu kena masing-masing bersungguh-sungguh. Ustaz, ayu tadi tu bukan istiham ke? Bukan apa istilah? Istiham, bukan. Istifham. Yalah. Yang mana-mana. Dia macam persoalan kan? Macam istiham, saya tengok banyak kali. Istifham. Ya. Ya betul. Itu dipanggil seni bahasa Arab, benda-benda itu seni ya, sebab kita nak tahu dia ni syartiyah ke, istifham ke, ghayah ke, ataupun khabar muqaddam ke, mubtada muakhar. Semua tu dia panggil seni untuk memahami. Tak apa. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama. Sekarang ni pukul berapa dah? Oh, lagi sikit ya. Sikit. Tak habis pun kita tanggung minggu depan, tak apa. Seterusnya mata. Mata ni bermaksud bilakah? Bila. Mata. Bukan mata ni. Mata. Pernah tak bila kita tanya kawan kita kan? Mata tarjih. Bila awak nak balik? Pernah tanya tak kawan begitu? Tak pernah tanya kan? Teringin nak cakap Arab tapi nak tanya tak kerti kan? Itu Ustaz kata Ustaz sendirilah, bukan orang lain. Tapi bahasa Arab kalau nak tanya awak nak balik bila? Mata tarjih. Tapi nak tanya pun tengoklah kawan tu pandai tak bahasa Arab lagi. Kesian kan dia tu. Hukumat kami nak jawab bahasa Arab. Apa tarjih pula ni? Kenapa kita senang sebut mata tarjih? Asalnya tarji'un. Tapi oleh kerana ada mata tu amil jazam. Mata tarjih. Bila kamu nak balik? Bila kamu nak pulang? Okey. Sini contoh dia mata ta'kul akul ma'ak. Mata ta'kul akul ma'aka.
Bila awak makan, nescaya aku makan bersama awak. Sepatutnya ustaz kena bagi tuan-tuan terjemah. Ustaz tak terjemah pun tak apa kan. Sepatutnya macam tu tak, tuan? Sepatutnya kena tunggu tuan-tuan terjemah barulah ustaz bantu kemudian. Kalau tidak ustaz dah bagi semua. Jadi lambatlah kita nak dapat tu kan. Kita kena sama-sama mencari makna. Mata ta'kul akul ma'aka. Apa terjemahan dia? Bila awak makan, saya makan bersama. Bila kamu makan sama kamu. Bila awak makan, nescaya aku pun makan bersama awak. Ni sesuai dengan kita ni. Kan. Dengan pasangan kita cakap ini ya. Mata ta'kul akul ma'ak. Hari tu cakap Arab. Masya-Allah. Kan? Hari ni dah boleh cakap Arab ni kataan ni. Mata ta'kul akul ma'ak. Boleh bunyi selain Arab lah sikit kan. Cuba tuan-tuan bunyi sekali. 1, 2, 3. Mata. Mata ta'kul akul ma'ak. Bunyi Arab lah tu. Arab USJ lah insya-Allah. Tapi tak romantik lah Ustaz. Tak romantik. Habis nak bagi romantik macam mana? Mata ta'kul akul ma'ak. Bila awak makan, nescaya aku akan makan sama awak. Ustaz, ma'aka tu dengan ma'ahu yang atas tu, apa beza dia? Ma'aka dengan ma'ahu. Asal kata dia ma'a. Cuma ditambah kalau ma'ahu bersamanya. Nya tu kembali pada lelaki. Ma'ahu bersamanya. Nya dia ghaib. Dia memberi maksud domain ghaib. Bersamanya. Kalau ma'aka itu domain khitab. Domain yang bermaksud orang tu ada depan kita. Jadi asal katanya ma'a mana? Berserta, bersama. Dua-dua lelaki kan? Ya. Jadi ma'ahu bersamanya mana dia orang 3. Nya situ mana orang tu tak ada kat situ. Sebab tu kita kata bersamanya. Orang tu tak ada kat situ sebab dia domain ghaib. Kalau ma'aka ini orang yang ketiga, orang yang kedua, tapi dia ada di depan kita sebab dia domain mukhatab. Kalau dia Ustaz bukannya ma'aha Ustaz. Itu perempuan. Sorry. Huha, hum tu mana dia jamak. Bagus domain-domain ni kita faham insya-Allah mudah untuk kita faham bahasa Arab. Ma'ahu, ma'aha, ma'ahum, ma'aka, ma'akuma, ma'aki. Okey. Jadi kita tahu kataan asal dia adalah ma'a. Ma'a mana serta. Ma'a mana serta atau bersama. Ini je ma'a tulis. Min ain. Tulis min ain. Ya. Pernah dengar perkataan ma'al hijrah? Pernah dengar tak perkataan ma'al hijrah? Pernah Ustaz, pernah. Apa maksud ma'al hijrah? Ma'al hijrah, bersama hijrah. Bersama-sama berhijrah. Mana berpindah. Tu. Bersama-sama. Ma'a mana? Pernah dengar perkataan ma'al gunnah? Itu tajwid pula. Ya, bila gunnah, ma'al gunnah. Betul. Jadi ma'a mana berserta. Itu orang ma'al gunnah. Itu orang mana memasukkan ma'a serta gunnah dengung. Memasukkan serta dengung. Itu orang kalau Bilal yang pula. Bukan Bilal gunnah. Bila. Itu orang Bilal gunnah. Memasukkan dengan tanpa dengung. Okey. Itu dah masuk kajian bahasa perkara tajwid tu. Okey. Ma'a maksudnya berserta atau bersama. Jadi di sini mata ta'kul akul ma'ak. Kalau waqaf ma'ak, kalau hidupkan baris pun tak apa. Sebab kalau domain isim domain dia elok hidupkan baris. Sebab nak bagi faham khitab tu. Mata ta'kul akul ma'aka. Bila awak makan, nescaya aku pun makan. Mata ni
dia makna bila. Ka tu lelaki. Kalau ki perempuan Ustaz. Perempuan. Ma'aki. Ma'aki perempuan. Ya. Kalau ma'akuma untuk dua orang. Sama dua orang lelaki atau dua orang perempuan. Ma'akum ramai Ustaz. Ramai. Kamu. Kamu semua. Kamu semua. Orang depan kita Ustaz. Ya, depan kita. Dan dalam Quran banyak kita jumpa yang ada nun saqilah, nun yang ada syaddah di belakang. Kalau dalam tajwid kita kena baca dengan ada dengung. Ma'ahun waqar dengan nun yang bersyaddah kan. Itu dia bergabungan dengan jamak muannas kat itu. Ma'ahun bersama-sama sekalian mereka. Mereka perempuan. Jadi dalam ayat Quran ada yang bergabung dengan perkataan hunna, ma'ahunna. Kalau ma'aka biasa, ma'akuma biasa, ma'akum biasa, ma'ahunna. Itu dia panggil domain juga, domain jamak muannas. Okey. Semua tu nak tahu dia kena faham tentang domain-domain yang kita hafal tu. Wa ummahum hiya ummahunna anta antum antum. Semua domain tu dia bergabung dengan perkataan-perkataan. Okey, kita ambil masa dalam 3 minit ni. Kita terjemah ayat tadi macam mana? Mata ta'kul akul ma'aka. Terjemahannya? Bila awak makan, saya aku makan. Saya aku makan bersama engkau. Bila awak makan, saya aku makan bersama awak. Ya, baik. Ustaz, ni tanya tadi, ma'aka itu kan ma'afu tu Ustaz kan? Saya kata itu orang kedua kan, tetapi terjemahan tu bila engkau makan, aku makan. Maksudnya orang kita tu orang pertama Ustaz. Maksudnya jadi bila engkau makan, aku makan. Aku tu orang pertama Ustaz. Orang pertama. Jadi kenapa kita tulis ka dekat situ? Bersama awak tu? Bersama awak. Oh, okey. Bersama awak. Ini melibatkan dua aja. Melibatkan dua orang aja. Okey. Awak tu bukan dekat takul. Macam mana? Awak makan dulu dekat takul dulu. Ataupun lakum. Itu bagi orang yang kedua tu. Saya tahu apa jelas apa ni. Saya rasa awak tu dekat huruf kamu apa ni? Ta tu. Huruf ta tu yang katakan is awak Ustaz Okey, saya dapat Datuk Oni punya tadi. Ka ni awak. Dekat ka. Ka tu awak. Ka tu awak. Yalah, betul lah. Okey, sorry. Okey, baik, alhamdulillah. Terima kasih. Seronok Ustaz, kita dapat bermuzakarah ni seronok tu. Allah Akbar. Kan? Dengan sebab ada bahasa Arab bertemu kita di program ni, masya-Allah. Kan, baik. 2 minit lagi. 2 minit tak tambahlah contoh. Pakai sebut-sebut apa-apa yang tu nak tanya. Ustaz nak tanya sikit. Ya. Yang kita belajar ni tadi semua amil jazam. Ada amil jazam yang menjazamkan satu fi'il dan yang kemudian tu Ustaz ajar satu amil menjazamkan dua fi'il. Yang Ustaz bagi semua fi'il ialah fi'il mudhari'. Maknanya menjazamkan dua fi'il dan menjazam satu fi'il lah, fi'il mudhari'. Tapi kalau amil jazam ni terpakai ke fi'il madhi, lain dia punya tanda ke ataupun terpakai ke fi'il madhi juga? Okay, biasanya amil jazam ni dia disiplin dia untuk fi'il mudhari' yang sesuai. Kita tengok. Oh, okey. Kan contoh-contoh dia banyak kepada fi'il mudhari'. Jadi mungkin cara peraturan dia macam tu. Dia tak ada nak ubah lah, kan. Itu yang Ustaz faham lah. Sebab tu contoh-contoh tadi dia banyak mengarahkan kepada fi'il mudhari'. Okey. Okey, dalam contoh Ustaz ni, ni sebagai penutup Okey, lam yalid wa lam yulad kita dah faham. Cuba terjemah, lam tusyrik billah. Kan? La tusyrik billah. Ini yang amil jazam, yang jazam satu fi'il. Yang tadi tu. La tusyrik billah. Apa maksud dia? Jangan kamu mensekutukan Allah. Jangan syirik pada Allah.
Betul, alhamdulillah. Ya Allah. Okay, di situ la tu dia panggil la nahyi. La nahyi mana yang atas melarang yang bawah. Siapa yang atas? Iaitu Allah yang Maha Agung, yang Maha Hebat melarang kita supaya jangan syirik kepada Allah. La tusyrik. Sebab tu baca rik. Tak boleh baca la tusyriku, la tusyrika, la tusyriki tak. La tusyrik. Asal tusyrik apa dia? Syirik. Syarikah. Syaraka. Syarikat. Syarikat. Syarikat mana berpakat, bersekutu, bergabung. Amerika syarikat mana bersekutu, gabung. Macam itulah. Maksudnya bergabung antara negeri, benua-benua dan sebagainya. Okey. La tusyrik billah, jangan kamu menyekutui dengan Allah. Jangan kamu sekutu dengan Allah. Itu maksudnya la nahi, la cegah. La cegah. Jadi la tusyrik billah, jangan kamu menyekutui dengan Allah. Okey, satu lagi, la tahmil durusaka. La tahmil durusaka. Bila kataan yang tuan-tuan baru dengar dan nak tahu mana ni, tuan fokus dan ambil terus dan ingat. La tahmil durusaka. Jangan ambil. Tahmil. Jangan ambil Ustaz, jangan ambil. Jangan bawa. Amil. Amal. Menyusahkan. Taha huruf sa. Bukan taha, tahmil. Tahmil, taha mim lam, tahmil. Hamil lah Ustaz. Bukan. Itu hamil lain. Hamil hamalah. Hamil mana tanggung ataupun menanggung, membawa. Itu nama hamil. Orang yang hamil maksudnya orang yang membawa. Dia sebut hamil kan. Hamil pada hamil. Bawa kandungan Ustaz. Hamil tu bahasa Arab. Kita dah ingat bahasa Melayu. Allahu Akbar. Dah anak 5, dah anak 6, dah baru tahu. Kan? Tapi itu ha kan? Ha pedas. Itu ha. Hamalah maknanya bawa. Hamil. Orang yang hamil mana orang yang membawa. Apa yang dia bawa? Anak. Bawa anak. Kalau orang lelaki bawa barang, itu hamil, orang bawa hamil. Bukan dia bawa anak, dia bawa barang. Tapi jangan salah sebut sebab Kedukung anak tak boleh tak? Lelaki bapa pukul anak. Ada anak. Tapi jangan, sebab masyhur bahasa kita hamil ni untuk perempuan yang mengandung. Tapi dari segi bahasa, orang yang bawa barang yang dukung anak tu pun hamil juga. Wallahu a'lam. Baik. Okey. Yang tadi tu taha mim lam, tahmil. La tahmil durusaka. Jangan kamu abaikan pelajaran awak. Jangan kamu abaikan pelajaran kamu. Tahmil maksudnya asal dia hamalah, iaitulah abai. La tahmil, jangan kamu abai durusaka akan pelajaran kamu. La tahmil. Ejaan dia sama Ustaz? Tak sama dengan taha. Yang tanggung tadi, yang bawah tadi la tahmil, taha. Asal daripada hamilah. Hamalah, yang ni hamalah. Ha bulat. Ini ha bulat. Okey. Dan last sekali ya. Menutup. Last sekali, la tahzan innallaha ma'ana. Cuba terjemah. Bersedih dan bersedih Allah bersama kita. Alhamdulillah. Yang tu tuan-tuan kaji sini. Kenapa baca tahzan? Kalau la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Boleh. Boleh itu bahasa Arab insya-Allah sikit-sikit. Wallahu a'lam. Ustaz, sebelum tu boleh saya share dengan kawan-kawan kata Ustaz betulkan kalau saya salah? Boleh, silakan. Boleh. Saya duk fikir, saya masa Ustaz belajar mengajar tadi, saya duk tengok Quran kan. So macam dalam Al-Baqarah ayat 11 dia kata ni wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi. So perkataan lah kat situ kita tahu amil jazam lah kan. La tufsidu tu ialah fi'il amar. Fi'il madhi. Sebab ada waw nun ujung dia, fi'il madhi. Tapi dia pakai la tufsidu. Kalau tak ada fi'il madhi tu, pakai fi'il mudhari' maknanya la tafsad. Matikan jazam dia. Jazamkan dal tu. Betul tidak? Saya tak tahu saya cakap.
Tufsidu tu fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Fi'il madhi tapi fi'il mudhari' la tufsidu tapi dia ada waw alif yang ujung dia lah. Hazaf nun. Dia hazaf nun tu Ustaz. Hazaf nun. Ustaz nak tanya lagi. Tufsidu tu fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Madhi, mudhari'. Fi'il mudhari' baru selesai. Jadi ujungnya la tufsidu atau la kalau kataan dia fasad. Buang nun ya. Situ adalah amil jazam dia adalah dihazafkan nun. Oh, okey. Itu adalah fi'il mudhari'. Jadi tanda jazam dia adalah hazaf nun. Di lam tu dia panggil lam nahi. Lam nahi wa du'a yang kita bincang tadi. Dia menjazamkan satu fi'il iaitu la tufsidu. Mana tanda jazam dia iaitu hazaf nun. Wallahu a'lam. Boleh semua? InsyaAllah Ustaz. Boleh, faham Ustaz. Ya, baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam.